Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Pertamanya saya mengaturkan rakaman ucapan jazakallahu khairan jazak kepada Puan Hajah Florinda dan juga seluruh warga Brunei Darussalam yang pada pagi ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk kita bersama di ruangan udara, walaupun kita tak dapat bersama di sudut jasad, tetapi mudah-mudahan roh kita di antara sama kita menyatu di kalangan kita dalam ukhuwah Islamiah yang berpanjangan. Lebih-lebih lagi dah kali yang pertama saya berdepan dengan warga Brunei. Tentu lain macam dipanggil demikian, berdebar dan orang-orang yang soleh dan solehah kita berjumpa di kalangan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni di kalangan orang-orang yang dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang masa di kalangan kitanya. Alhamdulillah, saya pada pagi yang baik ini Allah kurniakan peluang untuk berbicara dengan warga Brunei tentang satu tajuk yang besar, iaitu tajuk mengenai Asma'illahil Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Nama-nama Allah yang terbaik ini merupakan Allah sebut dalam Al-Quran banyak, dalam Al-Quran Karim, dan alhamdulillah pada pagi ini kita akan cuba mengupas tentang mengenai apa yang terdapat di sebalik nama-nama Allah tersebut dan apa kaitan dalam hidup kita untuk kita jadikan nama Allah tersebut sebagai satu panduan ataupun satu ikutan dan satu ibadah yang baik dalam hidup kita ini sendiri. Kalau kita rajin baca dalam Al-Quran Karim, saya nak senaraikan sikit beberapa ayat-ayat Al-Quran Karim. Ya Allah, dia sebut tentang mengenai diri dia terhadap nama-nama Allah ini. Contohnya dalam surah Al-A'raf, kalau kita rajin baca pada ayat 180, ni pada ayat tersebut jelas-jelas Allah sebut walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah sebut nama-nama Allah itu, bagi Allah itu ada Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan Allah sebut fad'uhu biha, hendaklah kalian semua berdoa di atas nama-nama Allah tadi. Sebanyak 99 nama Allah. Allah gunakan Asma'ul Husna, 99 nama Allah itu yang terbaik tadi. Maka kalian mestilah sentiasa hidup berdoa dan berdoa kepada Allah dalam keadaan yang kitanya meminta kepada Allah. Allah sebut, kenapa Allah sebut terhadap nama Allah tadi 99 tadi? Alim ulama sebut sikit, saya sebut awal-awal terus. Kenapa Allah jadikan 99 nama Allah? Lalu alim ulama jawab, kerana masalah hidup manusia ni ada 99 je masalah hidup. Senang ceritanya kita nak faham demikian. Kalau kita cantum kehidupan kita ni ada 99 je masalah. Jadi setiap nama Allah satu-satu itu menyelesaikan masalah kita. Itu cara demikian. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Maka kamu berdoalah dengan nama Allah. Masalah kita, misal contohnya kita berhadapan dengan kekerasan, manusia yang keras dalam hidup kita. Tentulah nama Allah Al-Halim, Maha Lemah Lembut. Maha Lembut ini yang menjadikan kekuatan, ataupun Al-Latif. Latif maknanya yang Maha Lemah Lembut. Nama Allah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berdoa dengan Ya Latif. Panggil nama Allah. Ya Halim. Wahai Tuhan yang Maha Lemah Lembut. Menyusun dan mengatur dengan cara hidup. Demikian dalam hidup kita berhadapan dengan masalah yang disebut dengan kesukaran, harta benda dan seumpamanya. Masalah dalam hidup kita ni kita sebut Ya Ghani, wahai Tuhan yang kaya. Wahai Tuhan yang kaya ni menunjukkan Allah sebut fad'uhu biha,
hendaklah kamu berdoa dengan dia. Itu cara demikian. Yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat surah Al-A'raf 180 tu, Allah sebut terus, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan tinggalkanlah orang yang menyimpang daripada kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Nama-namanya. Ada orang yang dia tak yakin pada Allah. Dia pergi bergantung selain daripada Allah. Kamu tinggalkan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Nescaya mereka itu akan dibalas terhadap apa yang mereka kerjakan. Maknanya, dalam hidup kita ni jangan bergantung selain daripada Allah. Sebab tu tiap kali mana kita solat, mula dalam hidup kita ni kita akan terus baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamu aku menjadi hamba dan kepada kamulah aku memohon pertolongan. Syarat nak pohon pertolongan mesti jadi hamba dahulu. Sebab tu Allah tak guna iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budun. Tidak. Tapi Allah guna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu cara demikian dalam hidup kita ni. Pergantungan kita mesti jadi hamba Allah dahulu. Lepas pada tersebut, barulah kitanya boleh minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dalam hidup. Kerana ada di atas dunia ini manusia yang tidak minta tolong dengan Allah. Tetapi dia minta tolong dengan apa dia? Dia minta tolong dengan jembalang. Dia minta tolong dengan pokok-pokok besar. Dia minta tolong dengan yang disebut dengan matahari. Dia minta tolong dengan makhluk. Dia tidak minta tolong dengan Allah. Dalam nama-nama Allah ini, dia akan membawa kesan dalam hidup seseorang. Bila kita memahami nama-nama Allah, kita akan bawa kesan pada diri kita ni. Kesan apa dia? Kesan untuk kita ni semakin kuat hubungan kita dengan Allah. Semakin mencintai Allah. Bila kita mula mengenali Allah. Itu cara demikian. Sebab tu dalam Islam diajar supaya kita ni kena kenal Allah. Istilah orang Melayu kita disebut tak kenal maka tak cinta. Istilah yang ni biasa digunakan. Demikian juga dalam hidup kita, bila kita tak kenal Allah, macam mana kita nak mencintai Allah pada diri kita? Nak tak nak, kenal Allah dengan nama Allah. Walillahil asma'ul husna. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Dalam surah Taha, Allah sebut pada ayat yang ke-8, awal-awal lagi. Ni dalil yang kedua mengenai bagaimana asma'ul husna, nama-nama Allah yang terbaik ini. Allah sebut dalam surah Taha ayat yang ke-8, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah tidak ada Tuhan melainkan dia. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada ilah selain daripada Allah. Hidup ni jangan bergantung kepada makhluk. Jangan bergantung kepada ilah selain daripada Allah. La ilaha illahu. Allah ajar demikian. Kemudian lahul asma'ul husna. Kemudian bagi Allah tu ada asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, nama-nama yang tercantik yang Allah jadikan. Kenapa Allah buat demikian? Tadilah nak suruh kita hidup jangan bergantung kepada selain daripada Allah. Bergantung dengan Allah. Bila kita bergantung pada Allah dalam hidup kita ni, maka kita akan dapat balasan yang terbaik dalam setiap perbuatan yang kita lakukan di atas dunia ini sendiri maupun di akhirat nanti. Demikian juga dalam surah Hasyr ayat yang ke-24. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga Allah gunakan dengan huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dalam surah Hasyr ni, para haniskan saya cadangkan para haniskan hafal surah Hasyr ni pada start daripada ayat yang ke-18 sampailah habis. Kerana surah Hasyr ni di antara surah yang memberi kekuatan pada kita. Kalian hilang barang, kalian baca ayat law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Siapa yang hilang barang, dia nak cari barang balik, nak jumpa balik barang dia yang yang hilang tu, kita cuba amalkan ayat yang di antaranya huwallahul khaliqul bari. Ni dan kebanyakan banyak dah kes-kes yang terjadi
bila dihilang barang sama juga, ataupun kita ni bila ada cyst fibroid dalam tubuh badan kita, ataupun ada gangguan dalam tubuh badan kita ni, bacalah ayat ni, law anzalna hadzal quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Start daripada ayat tersebut sampailah habis. Antara yang nak hujung-hujung tu, huwallahul khaliqul bari. Di antara surah Hasyr. Dalam surah Hasyr ni diajar supaya kita baca pada air za'faran, air safran. Kita ambil safran tu, kita kacau dengan air kosong. Kemudian lepas pada tu kita hembus pada air tersebut buat minum. Mudah-mudahan Allah jadikan kesembuhan pada penyakit kanser, penyakit fibroid dan tubuh badan kita, penyakit luka-luka dalam yang biasa terjadi dalam tubuh badan seorang. Start daripada ayat yang di dalam surah Hasyr, ayat yang ke-18 lagi. Baca daripada ayat 18 tu, kemudian sampailah pada ayat ni, ayat huwallahul khaliqul bari. Dan dia yakni Allah yang menciptakan, kemudian al-bari'ul musawwir, yang mengadakan, yang membentuk rupa, al-bari'ul musawwir, yang membentuk rupa apa saja pun Allah yang membentuk. Dalam hidup kita ni kadang-kadang muka kita lain dengan muka anak kita. Kenapa? Al-musawwir, Allah lah yang merupakan wajah. Dalam hidup kita ni, kenapa tak sama muka di antara satu sama lain? Wajah-wajah kita tak sama. Muka kita tak sama dengan muka pintu. Sama-sama muka je. Muka pintu lain. Muka orang lain. Muka jam lain. Muka, dia panggil, walaupun muka, siapa yang memukakan itu? Allah Al-Musawwir. Dialah yang mewajahkan. Lahul asma'ul husna. Bagi Allah ni ada nama-nama yang terbaik. Asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua bertasbih dengan nama Allah ni, apa yang terdapat di langit dan juga di bumi. Yang di atas muka bumi ni, ada yang kerja dia sebut ya hafiz, ya hafiz, ya hafiz. Kerja dia demikian. Ada yang sebut ya ghani, ya ghani. Ada yang sebut ya halim. Ada yang sebut ya rahim. Nama-nama yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua nama-nama Allah itu ditasbih di langit dan juga di bumi, di kalangan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim. Dan dia yakni Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian, aku yang berkuasa dalam menentukan apa sahaja, dan aku yang menentukan dan maha bijaksana dalam menentukan urusan dalam kehidupan ini sendiri. Demikian juga dalam surah Al-A'raf. Ayat yang 100 tadi, ayat 180 tadi, ni di antara 3 dalil yang menunjukkan Allah guna dengan nama walillahil asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ini cara Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Kemudian saya nak sebut sikit lagi. Boleh jadi kita akan tanya, Ustaz, tujuan apa kita belajar nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini? Dengan tujuan apa untuk kita dapat tahu terhadap ilmu ini? Ada 8 tujuan. 8 tujuan yang utama yang perlu kita jadikan kepahaman dalam hidup kita. Kenapa kita kena faham terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini sendiri? Yang pertama, ilmu yang kita belajar ini merupakan semulia-mulia ilmu. Ilmu yang paling terbaik dia panggil. Belajar nama Allah ni di antara semulia-mulia ilmu, seutama-utama ilmu. Kalau ditanya, kenapa dijadi demikian dan setinggi-tinggi kedudukan? Setinggi-tinggi kedudukan ilmu ini yang kita belajar ni. Kalau orang panggil kedudukan yang tertinggi dalam ilmu-ilmu, kepahaman kita. Keutamaan satu ilmu dilihat daripada sisi kandungan ilmu tersebut. Tidak ada ilmu yang lebih mulia dan lebih utama daripada ilmu tentang nama dan sifat yang tercantum dalam Al-Quran. Kalau tanya, tak adalah ilmu yang terbaik yang kalau kita nak belajar ilmu fizik ke, ilmu kimia ke, ilmu apa pun, tak ada kecuali ilmu yang terbaik yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita menyibukkan diri dengan ilmu ni
Dan memahami merupakan satu kesibukan terhadap hal yang paling mulia dalam hidup kita. Maknanya, para hadirin sekalian tak patut rasa menyesal. Pagi ni dipanggil. Tak patut dia kata, saya menyesal lah dengan ceramah pagi ni tentang nama-nama Allah. Tak patut. Kenapa? Inilah ilmu yang paling termulia, tertinggi. Dan ilmu yang, kalau nak sebut dengan ilmu geografi, ilmu sains, ilmu-ilmu yang ada atas muka bumi ni, tak boleh nak dibanding dengan dengan belajar, memahami ilmu nama-nama Allah. Dia panggil. Ini sebab yang utama. Kenapa kita belajar tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang kedua, mengenal Allah dan memahami ilmu ini menghantar seorang hamba untuk mencintai Allah. Bila kita faham terhadap ilmu ini, kita dah mula belajar terhadap ilmu ini, maka menyebabkan kita dah reti dah terhadap nama-nama Allah, menjadikan kecintaan kita beralih daripada mencintai dunia kepada mencintai Allah, daripada mencintai sesama makhluk kepada kecintaan kepada Allah. Ini kesan daripada kita belajar memahami tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mula mengagungkan Allah dalam hidup kita. Kita mula letakkan Allah itu jadi keutamaan pada diri kita. Segala benda yang kita buat, kita letak Allah dalam hidup kita. Dan kita memuliakan Allah dalam setiap urusan hidup kita. Kemuliaan diri kita tidak lagi memuliakan yang disebutkan dengan duit. Orang kita kan, dia ambil duit setengah orang tu, dia muliakan duit sampai dia cium. Bunyi duit dia. Dia cium duit tersebut. Dia memuliakan sangat duit. Kadang-kadang duit tu jatuh, dia ambil. Dia letak dalam, dia sapu-sapu, dia bersih. Kemudian dia letak dalam poket dia. Hanya dia nak memuliakan. Ataupun kadang-kadang kita memuliakan pakaian. Kadang-kadang kita memuliakan yang disebut dengan makanan. Tak adalah kemuliaan dalam hidup ini ialah dengan memuliakan Allah. Memuliakan suami tak boleh lagi dibandingkan dengan memuliakan Allah. Memuliakan isteri tak boleh nak dibandingkan dengan kemuliaan Allah. Dia panggil. Kemuliaan Allah tu peringkat kemuncak dalam hidup seorang. Kemudian dia akan mula timbul dalam jiwa kita takut melanggar perintah Allah. Kita takut dan kita mula berharap kepada Allah. Kita mula tak rasa harap kita hanya kita dengan Allah. Kita mula mengikat diri kita dengan Allah. Serta kita akan mengikhlaskan setiap amal perbuatan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah mula cintai Allah, kita buat mesti kita akan jadikan diri kita ni, bila kita dah faham betul-betul makna ilmu nama-nama Allah ni, menyebabkan diri kita ni letakkan Allah ni segala-gala dalam hidup kita. Keutamaan kita, keikhlasan kita, kemudian perasaan takut kalau terlanggar yang dilarang oleh Allah. Kan kita mula dalam hidup kita rasa bersemangat untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Ketika mana pengenalan hamba terhadap Allah Ta'ala sudah menguat, maka sungguh besar pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita dah mula saat ini kita mula agungkan Allah. Segala benda dalam hidup kita, kita letak Allah dahulu dalam hidup kita. Maka tentulah dalam hidup kita ni kita tak letak lagi benda-benda yang lain selain daripada Allah. Dengar je azan, bergegas kita. Sebelum daripada dengar azan tu lagi dah bersiap dah. Kerana apa dia? Kerana kita dah ada Asma'ul Husna. Nama-nama Allah tu kita faham betul dalam hidup kita. Mula kecintaan kita tu dan ketundukan kita kepada syariat Allah. Cinta kita, tunduk kita mula kepada Allah. Serta kita ni akan sentiasa istiqamah untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesan yang kedua. Sebab tu Islam suruh kita ni belajar tentang Asma'ul Husna. Daripada nama-nama Allah yang kita sebut tadi lah. Maknanya daripada nama-nama Allah yang kita dengar, daripada nama-nama Allah yang kita belajar ni, menyebabkan kita ni akan jadi kecintaan pada Allah itu memang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Bukan dalam keadaan pura-pura mencintai Allah SWT. Yang ketiga kenapa kita belajar tentang ilmu ini? Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai nama-nama dia. Bila kita belajar ini, Allah mencintai nama-nama dia dan sifat-sifat dia. Dan mencintai pengaruh
dalam diri makhluknya. Bila kita mencintai Allah, Allah cinta kepada orang yang mencintai apa yang Allah cintai. Allah kasih kepada siapa yang mengasihi apa yang dikasihi oleh Allah. Apa yang Allah kasih di atas muka bumi ini, nama-nama dia. Allah cinta nama-nama dia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita fad'uhu biha, berdoalah dengan nama Allah. Yang kedua, Allah kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu menyebabkan kita diajar supaya selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ni dah ada dah diri kita ni perasaan cinta pada Allah, kita akan mencintai apa yang Allah cinta. Dan bila kita dah mula mencintai apa yang Allah cinta, maka di waktu itu kasih Allah itu akan lekat pada diri kita ni. Ini merupakan bahagian daripada kesempurnaan Allah. Dia witir. Allah ni maha ganjil, yang mencintai suatu yang ganjil. Allah ni innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ni dia ni ganjil dan dia suka dengan yang ganjil. Dia ni maha indah dan Allah suka yang Allah suka terhadap keindahan. Ini cara demikian. Allah maha alim, mengetahui, yang mencintai para ulama. Allah mencintai para ulama. Allah ni alim. Allah suka dengan orang-orang alim. Itu cara demikian. Bila kita dah mula kenal, orang ni orang yang dikasihi oleh Allah. Orang yang ni dicintai di sisi Allah. Misal contoh kebersihan dalam hidup kita. Kenapa kita jaga kebersihan dalam hidup? Kerana Allah mencintai kebersihan. Itu cara demikian. Akhirnya membentuk diri kita mencintai terhadap apa yang dicintai di sisi Allah. Kemudian Allah ni maha dermawan, yang mencintai kedermawanan manusia. Kita ni bila kita bersedekah, kenapa kita bersedekah? Kerana Allah tu dia suka dengan orang yang bersedekah. Kenapa? Allah tu sendiri memberi. Maha dermawan pada hamba-hambanya. Manusia ni sembahyang, kadang-kadang tak sembahyang, kadang-kadang tutup aurat, kadang-kadang tak tutup aurat. Manusia ni. Tapi Allah ni bagi je semua. Kadang-kadang manusia ni subuh pun tak sembahyang. Kadang-kadang dalam hidup dia, zakat pun tak keluar dalam pada diri dia. Tapi dalam keadaan begitu pun, Allah tetap bagi rezeki Allah. Bagi dermawan. Manusia suka tak? Kalau kamu buat benda yang Allah suka. Benda yang Allah suka apa dia? Allah tu dermawan. Lalu kamu mesti jadi dermawan. Maha kuat. Yang lebih mencintai orang mukmin yang kuat. Tak boleh jadi rapuh dalam hidup kita. Allah ni Al-Qawi. Allah ni maha kuat. Dan Allah tak suka dengan orang yang daif, yang lemah. Kita pun jangan cepat lemah. Sekejap je sikit, lemah lah kita sebut. Sekejap je, tak berdaya lah. Sekejap je, kita tak mampu lah. Kita jadi rasa tak kuat. Tak boleh. Kita mesti jadi semakin kuat dalam hidup kita. Semakin diuji oleh Allah, semakin kita ni rapat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita diuji oleh Allah, semakin dekat dengan Allah. Itu cara demikian. Allah ni daripada mukmin yang lemah. Allah ni maha pemalu, yang mencintai orang yang memiliki rasa malu. Ni Allah, sifat Allah begitu. Allah ni Allah ni malu. Allah suka dengan orang-orang yang malu. Dia ada sifat malu pada diri dia. Jangan sembrono je hidup. Hidup ni, kita ni jangan kita hidup dalam keadaan gopoh-gapah. Tak nak. Kenapa dia? Allah benci orang macam tu. Kerana sifat Allah ni bermalu, dan Allah suka dengan hamba-hamba dia yang ada sifat malu. Malu tu biar bertempat lah. Maksudnya, malu pada kadar dia, dan perbincangan panjang dalam bab tersebut lah. Kemudian Allah ni maha menerima taubat, dan Allah mencintai pentaubat. Orang yang suka untuk kembali pada Allah. Allah ni tunggu je. At-Tawwab. Allah ni sifat dia At-Tawwab. Maha menerima taubat. Dan Allah suka dengan orang yang kejap-kejap duduk je. Allahumma tub alaina. Allahumma gfir zunubana. Allahumma. Baca je sepanjang masa dalam hidup kita. Rabbi gfirli. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Orang yang hidup dia sentiasa, bibir dia tak berhenti. Rabbi gfirli. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah.
tolong maafkanlah aku ya Allah. Kenapa dia? Allah suka dengan orang macam ni. Hidup dalam keadaan yang sentiasa bertaubat. Ni cara demikian. Allah ni maha bersyukur, yang mencintai orang yang bersyukur. Asy-Syakur. Allah ni maha bersyukur, suka sangat dengan orang yang sekejap je benda yang dia buat disebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nama Allah tu tak lekang di bibir dia, sentiasa sebut Alhamdulillah. Orang kita ni biasa dia sebut nasib baik. Nasib baik tak kena saman lagi, nasib baik tak kena Covid. Itu perangai orang kita, dia sebut demikian. Mujur ataupun nasib baik. Kita ni jangan ajar demikian pada bibir kita, tapi kita ajar pada diri kita ni sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, segala kesyukuran untuk Allah di atas setiap keadaan. Allah ni maha jujur, yang cinta kepada orang yang jujur. Allah tak suka dengan orang yang berbelit-belit. Allah tak berbelit-belit. Allah lurus je. Cara Allah jujur je dengan hamba-hambanya. Jadilah dan kita mesti mencari orang yang jujur-jujur je dalam hidup kita. Hidup kita dalam keadaan yang demikian. Allah maha cinta kepada, maha baik, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Allah ni sifat dia maha baik. Nanti kita akan belajar satu-satulah. Dan Allah cinta kepada orang yang suka berbuat baik. Ada je idea-idea kebaikan untuk dia nak lakukan. Ada je benda yang dia nak buat, benda yang baik. Kita ni jangan ada idea nak buat jahat. Bangun pagi, bersin. Orang tanya, kenapa bersin? Tak mengumpat lagi dah tu, dia sebut. Dia jadi demikian. Idea dia, ada je idea nak jahat. Nak mengumpat orang. Lepas tu, dah berhenti dah siap mengumpat. Dia kata, tu lah. Sebab bersin tadi kan dia mengumpat. Dia kata, kalau dah mengumpat, tak ada dah bersin. Dia jadi demikian. Ada je idea yang jahat. Jangan ada idea yang jahat. Biar pada diri kita ni sentiasa ada benda yang nak buat benda yang baik. Ada je benda-benda yang baik yang kita nak lakukan. Masak banyak-banyak. Bila kita masak banyak-banyak, orang tanya nak buat apa banyak-banyak ni? Nak bagi pada jiran-jiran. Tersebut. Nak agihkan pada jiran-jiran. Lepas tu nak suruh orang lain ramai boleh makan makanan yang kita masak. Ni idea yang baik. Dan Allah suka dengan orang yang sentiasa nak berbuat baik. Dan kita ni kadang-kadang masak sikit je. Masak sikit. Orang tanya, kenapa sikit? Alah, kita je kan nak makan, dia sebut. Kita je kan nak makan. Dia gambarkan demikian. Lepas tu, tak nak kongsi ke dengan orang lain? Dia masak sendirilah, dia malas. Dia sebut demikian. Jadi kita ni tak ada benda yang baik. Allah tak suka dengan orang yang jenis demikian. Yang jenis hidup terlampau kedekut, hidup dalam keadaan yang kitanya terlampau berkira-kira dalam hidup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni maha kasih sayang, yang cinta kepada orang yang berkasih sayang. Ini sifat Allah. Allah suka dengan orang yang hidup dalam keadaan yang saling menyayangi sama kita. Sama makhluk, dia panggil demikian. Ini cara dalam hidup kita ni diajar supaya sentiasa suka untuk nak menyambungkan silaturahim. Bukan nak memutuskan silaturahim. Tak ada prasangka. Bahkan kita sentiasa dalam keadaan yang sentiasa berkasih sayang. Baik je dengan orang. Mana kalau orang buat jahat dengan kita, kita balas dengan benda yang baik. Yang ni yang diajar dalam kehidupan kita. Dan Allah ni maha mengasihi hamba-hambanya yang suka mengasihi di antara satu sama lain. Cepat kesian. Kita ni kan ada orang yang dia cepat je kesian. Dia tengok mak dia, kesian. Dia tengok anak dia, dia kesian. Dia tengok isteri dia, dia kesian. Cepat kesian. Allah suka dengan orang cepat kesian. Kesian dengan orang yang hidup dia ni ada je perasaan dia kesian pada orang tu, kesian pada orang ni. Allah ni suka dengan hamba-hamba yang macam ni. Sifat hamba yang suka mengasihi. Dengan binatang pun dia kesian. Dengan kadang-kadang dengan kucing kan, bunyi kucing tu, bunyi miau-miau dekat kaki dia tu, dia pun cari terus makanan. Dia pun hulur terus makanan. Letakkan makanan, letak kepala-kepala ikan dekat kucing tu. Allah suka dengan hamba yang jenis dia ni cepat je kesian. Tu dengan kucing. Dia tengok pokok-pokok layu je, walaupun rumah jiran sebelah.
Tapi dia ambil je air ni, disimbah je dekat pokok-pokok tersebut. Dia letak je baja-baja yang baik. Dengan tujuan nak suruh apa dia? Dia kesian. Tengok pokok tu tak dalam keadaan yang tak tersusun, tak segar dan sebagainya. Ni kesan daripada apa dia? Sifat manusia ni. Kita ni cepat kesian. Tengok orang tua yang bawa barang banyak, kita datang sian pada diri kitanya. Nak tolong angkat, nak tolong. Biar ada perasaan demikian. Tanda apa dia? Kalau kamu ada benda tersebut, Allah sedang menyayangi kamu. Kerana Allah suka dengan orang yang cepat kasihi di kalangan sesama kita ni. Allah ni Maha penutup yang cinta kepada orang yang menutup aurat para hambanya. Allah ni As-Sattar. Allah ni menutup. Dan Allah suka dengan orang yang dia tak pandang pun aurat orang. Tak nak pun dia nak cari kesilapan orang. Tapi dia sentiasa menutup segala keaiban-keaiban saudara-saudara dia. Ada orang datang cakap dengan dia, kamu tahu tak? Jiran kamu tu kan begini. Saya tak tahu, saya tak nak tahu. Dia cepat tutup. Dia akan cepat dalam hidup dia akan bagi tahu terus. Saya tak sukalah kalau kita ni nak cerita-cerita, nak buka orang keaiban. Sebab manusia ni semua ada aib. Tak ada orang yang tak ada aib. Kita ni ditutup. Allah je tutup aib kita ni. Kalaulah Allah buka baju kita, Allah buka segala keaiban kita ni, nescaya kita dipandang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa dia? Kerana memang kita ni ada je kelemahan. Kita ni bukannya kita ni sempurna pun. Allah tak buat manusia ni sempurna, tak ada. Cuma Allah jadikan manusia ni ahsani taqwim, secantik-cantik kejadian saja. Tapi sempurnakah manusia? Tak. Tak ada al-kamalat, tak ada kesempurnaan kecuali untuk Allah. Allah ni Maha Pemaaf yang cinta kepada orang yang memaafkan. Cepat-cepat kita dalam hidup kita ni, kalau ada orang yang suka berdendam, suka dalam hidup dia membiarkan diri dia perasaan tak puas hati dengan orang tu, tak puas hati dengan orang ni, menandakan dia ni orang yang tidak disukai di sisi Allah. Allah suka dengan siapa? Orang yang memaaf. Hidup dia, maaf-maaf je lah. Lupakanlah. Banyak dalam hidup dia. Kalau ada orang buat salah dengan dia pun, dia kata, saya dah maafkan. Cepat dia pada diri dia demikian. Orang ni dicintai di sisi Allah. Allah suka demikian. Dan Allah ni Maha baik. Cinta kepada kebaikan dan orang yang berbuat baik. Maha adil yang cinta kepada keadilan. Allah, sifat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dia melakukan yang disebut dengan keadilan pada manusia. Allah tak pernah buat zalim pada manusia. Tapi dalam masa yang sama, Allah suka dengan hamba-hambanya yang sentiasa melakukan keadilan dalam kehidupan dia ni sendiri. Allah ni, dia membalas hambanya sesuai dengan sifat-sifatnya. Dan juga perbincangan ni luas, dan insya-Allah kita akan sebut kemudian nantilah perbincangan yang ketiga ini. Sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, kenapa kita belajar ilmu nama-nama Allah ini. Ni insya-Allah kita akan huraikan satu-satu nantilah nama-nama Allah. Saya nak sebut muqaddimah ni saja, perbincangan ni. Sebab yang keempatnya, sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya daripada ketiadaan dan menundukkan bagi mereka yang ada di langit dan di bumi agar mengenal dan mengabdikan diri kepadanya. Ni sebab keempat kenapa kita belajar ini. Kerana nak bagi tahu tujuan dan matlamat kejadian kita sebagai manusia. Allah jadikan kita manusia dan juga jin ni tujuan apa? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan seluruh muka bumi ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan 7 petala langit, wa minal ardi mithlahun, dan 7 petala bumi. Allah jadikan demikian. Bumi pun sama. Kemudian yatanazzalul amru bainahun, perintah Allah berlaku pada dia agar dengan tujuan apa dia? Yatanazzalul amru bainahun. Allah turunkan perintah Allah kepada manusia. Yang manusia dan juga makhluk-makhluk ini. Lita'lamu anna Allah, dengan tujuan untuk
memperkenalkan Allah. Kita belajar ilmu ni, dia panggil nama-nama Allah ni, kalau bahasa yang mudahnya, Allah nak memperkenalkan dia kepada hamba dia. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Nak menimbulkan keyakinan dalam diri kitanya. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah ni berkuasa dan meliputi segala sesuatu. Itu kesan daripada kita belajar daripada ilmu ini. Ini kesan. Maknanya biar kita ni, bila kita belajar Asmaul Husna ni, akhirnya kita tahu Allah berkuasa. Kita ni tak ada kuasa dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi lah dalil yang seterusnya. Yang kelima, sebab yang kelima, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita belajar terhadap ilmu ini? Salah satu daripada rukun iman yang 6 dan yang paling mulia, utama serta merupakan asas adalah iman kepada Allah. Di antara benda yang paling asas dalam hidup kita, beriman pada Allah. Iman bukan hanya sekadar ucapan seorang hamba, aku beriman pada Allah, tanpa didasari oleh pengenalan terhadapnya. Bahkan hakikat iman pada Allah adalah seorang hamba mengenal Rabb dan imani, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mengetahui nama dan sifatnya hingga dia sampai kepada darjat keyakinan. Ni sebab yang kelima. Bila kita beriman pada Allah, mesti sampai peringkat yakin sungguh-sungguh pada Allah. Jangan kita beriman tapi di bibir je sebut beriman, tapi di sudut keyakinan tak yakin. Tak boleh. Macam mana kita nak yakin? Kena belajar nama Allah. Bila kita belajar nama Allah, yakin. Akan timbul keyakinan kita kepada Allah dalam hidup kita, sesuai dengan kadar kita mengenali seorang hamba terhadap Rabbnya. Macam ginilah, kadang-kadang kan anak menantu, anak lelaki kita ni, bila dia dah kenal seorang perempuan, dia nak kahwin dengan perempuan tersebut. Dia, bila mak dan ayah dia tanya, kamu kenal ke perempuan ni? Dia jawab, kenal mak, kenal. Dia sebut, kenal ayah. Dia akan jawab demikian. Macam mana kamu kenal tentang dia, perangai dia? Mula dia perkenalkan kepada mak dan ayah dia. Perempuan ni cantik, kulit dia begini, kemudian tubuh badan dia begini, kemudian cara dia cakap dia macam ni, cara dia perbuatan dia macam ni, tingkah laku dia macam ni. Dia mula sebut, kamu yakin? Ya, saya yakin. Dia layak untuk jadi isteri saya. Bila demikian, dia akan sebut kepada mak dan ayah. Demikian juga kita. Bila kita kenal Allah, kita tanya, kamu yakin ke dengan Allah? Ya, yakin. Bagaimana kamu kenal Allah sampai kamu yakin? Dengan nama Allah. Bila kita mengetahui nama Allah tu, menimbulkan keyakinan yang besar. Oh, hidup ini tak perlu nak bergantung dengan makhluk. Tak perlu nak minta dengan makhluk. Tak perlu dalam hidup kita ni, dengan makhluk ni, dia panggil sama-sama je dhaif, sama-sama lemah. Lebih baiklah kita bergantung dengan yang kuat. Siapa yang kuat? Allah dalam hidup. Ni keyakinan. Dia akan timbul demikian dalam hidup seorang. Kemudian, suatu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan jangan kamu jadi orang-orang yang lupa pada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Bila kamu lupa pada Allah, benda apa yang akan terjadi? Kamu tak kenal diri kamu sendiri. Patutnya kamu tu kenal diri kamu. Bila dah kamu lupa pada Allah, bila kamu tak kenal Allah, kamu tak kenal siapa Allah, diri kamu tu sendiri pun kamu tak kenal. Sebab Allah yang menjadikan kamu, Allah yang menciptakan kamu. Tiba-tiba, kenapa kamu bila cerita tentang mengenai kuasa Allah, kudrat Allah, kamu rempuh je. Kamu tak tutup aurat, kamu tak semayang, kamu tak keluar zakat, kamu tak kenal Allah ke? Maknanya kamu tak kenal. Fa'ansahum anfusahum. Maknanya kamu lupa pada diri kamu sendiri. Ulaika humul fasiqun. Siapa orang ni? Mereka ni di kalangan orang fasik je. Orang fasik jadi macam tu lah dalam hidup mereka tersebut. Kemudian sebab yang keenam, kenapa kita belajar ilmu ini? Ilmu tentang Allah merupakan asas segala hal. Dia menjadi segala asas, segala, dipanggil segala
apa saja dalam hidup kita. Sampai seorang yang berilmu tentangnya, dia selalu berdalilkan dengan sifat dan perbuatannya, dan apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah syariatkan daripada hukum yang ada. Kerana Allah Ta'ala tidak berbuat kecuali sesuai dengan ketentuan yang disebut nama dan sifatnya dalam hidup kita. Maknanya setiap benda yang berlaku dalam hidup kita ni, pada diri kita ni, kita diajar supaya yakin ni qada dan qadar Allah. Allah dah tentu dah pada diri kita keadaan, ketentuan pada diri kita dalam perbuatan yang dilakukan dalam hidup kita ini sendiri. Dan yang ketujuh, bila mengenal Allah, nama-nama dan sifatnya merupakan perniagaan yang menguntungkan. Siapa-siapa yang nak berniaga, niagalah dengan Allah. Maksudnya demikian. Bila kamu kenal Allah dalam hidup kamu ni, kamu kenal Allah, maka di waktu tersebut kamu berniagalah dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran Karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman pada Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nak tak aku tunjukkan pada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang amat pedih dalam hidup kamu. Tu'minuna billah, beriman pada Allah. Maknanya bila kamu kenal Allah, nama-nama dia dan sifat dia merupakan perniagaan yang menguntungkan. Menguntungkan dalam hidup kamu. Di antara keuntungannya, di antara keuntungan dalam perniagaan dengan Allah apa dia? Ketenangan jiwa. Kita ni akan jadi tenang jiwa. Untung kita dalam hidup kita bila kenal nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketenteraman hati. Hati kita ni jadi lapang kerana Allah dalam hidup kita. Segala benda yang kita buat, tak kisah pun dengan yang disebut oleh manusia, tak kisah pun yang dikatakan oleh manusia. Dalam hidup kita ni, kita utamakan Allah dan lapang dada dalam diri kitanya. Kemudian tinggal di syurga Firdaus pada hari kiamat. Di antara keuntungan kita. Kemudian melihat wajah Allah yang mulia, meraih redha dan banyak lagi lah di antara kenikmatan itu. Dan yang akhir sekali, kenapa kita belajar ilmu ini? Sesungguhnya, yang ke-8-nya, sesungguhnya ilmu tentang nama dan sifat Allah merupakan benteng daripada kegoyahan hidup. Bila kita belajar, kita faham nama Allah ni dia panggil tembok-tembok utama untuk kita tak runtuh. Supaya kita tak rapuh dalam hidup kita. Berhadapan dengan ujian dalam hidup. Dan dia menjadikan perisai daripada ketergelinciran pada diri kita ini. Pembuka pintu harapan yang kita harapkan dalam hidup kita. Pembantu dalam kesabaran. Dia membantu kita dalam kita berhadapan dengan musibah. Menjauhkan daripada rasa malas. Pendorong dalam ketaatan dan pendekatan. Mengingatkan daripada melakukan maksiat dan juga dosa. Bila kita belajar nama-nama Allah, kita ingat, kita tak berani nak buat maksiat. Tak berani nak melakukan dosa. Hiburan ketika mana kita berada dalam musibah. Bila kita belajar nama-nama Allah ni, kita rasa terhibur hidup. Bila kita kena ujian-ujian, kita kena ada musibah dalam hidup, rasa tenang je pada diri kita. Lapang je dalam hidup kita. Dan mengingatkan daripada diri kita daripada melakukan kejahatan, godaan syaitan, menyebabkan datangnya kecintaan dan kasih sayang sesama manusia, dan memotivasikan diri kita untuk menjadi penderma, menjadi seorang dermawan dalam hidup. Jadi tak rasa sayang lagi terhadap dunia ini. Kita rasa cinta kita hanyalah untuk Allah. Bila demikian, kita nak tunjukkan bukti cinta kita pada Allah dalam hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Ini di antara sekelumit perbincangan kita pada tengah hari ini. Saya pohon kemaafan kerana keterlewatan sebentar tadi, dan kemudian kita bincang sikit awal-awal ini. Mudah-mudahan dalam perbincangan awal kita ini, insya-Allah kita akan maklum daripada masa ke semasa, dan kita akan cuba siapkan beberapa nota-nota untuk perbincangan pada masa yang akan datang nanti. Oleh kerana ini pertemuan pertama saja dan sekadar untuk memukaddimahkan saja
tajuk yang kita bincangkan ini. Mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah berkati kita semua insya-Allah. Terima kasih pada kumpulan meraih berkah yang dipimpin oleh Puan Hajah Florinda dan juga seluruh warga Brunei yang turut serta pada pagi yang baik ini. Dah sampai tengah hari dah di Malaysia ini. Mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah berkati kita semua insya-Allah. Saya bagi peluanglah kalau ada pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat daripada Brunei nak tanya soalan-soalan, saya akan cuba jawab sekadar saya mampu untuk jawab. Yang tak boleh jawab tu kita serah balik pada Puan Hajah Florinda untuk tolong jawab. Demikian insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi mukadimah yang dapat kita dengarkan daripada yang mulia Fadil Ustaz Ahmad Dasuki, iaitu mengenai dengan merasapi keagungan Allah melalui nama-nama Asmaul Husna. Jadi alhamdulillah daripada mukadimah yang disampaikan oleh Ustaz tadi secara tidak langsung memberi kekuatan kepada kita untuk terus bertahan, untuk terus mendalami kenapa kita mesti mempelajari Asmaul Husna, di mana antara lainnya ilmu Asmaul Husna adalah ilmu yang teragung, yang sewajarnya dan sepatutnya kita pelajari, kerana inilah yang akan menjadi perisai, menjadi pelindung kepada kehidupan kita sehingga membawa kita ke akhirat kelak. Jadi satu daripada soalan yang akan kita ajukan Ustaz sebelum diajukan oleh peserta-peserta yang lain, apakah Asmaul Husna ini Ustaz ada mempunyai hubungan kait juga dengan nama yang kita perolehi? Kerana saya ada pernah belajar daripada seseorang, ia memintakan nama. Jadi daripada nama itulah maka ianya dapat melihat di mana kelemahan kita. Kelemahan kita, jadi daripada kelemahan yang kita lalui itulah maka akan gabungkan nama-nama Allah untuk membantu agar nama yang telah kita terima, kehidupan yang telah kita perolehi ini dapat kita lalui dengan baik dan untuk tabah sabar mengharungi kehidupan. Silakan Ustaz. Sebenarnya nama kita ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ajar supaya letak nama-nama yang akan dipanggil di akhirat dengan panggilan makna dia, dengan makna yang baik. Manakala nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu apabila digabungkan dengan nama kita yang digunakan oleh sebahagian orang-orang yang merawat dan sebagainya, itu satu kelebihan yang ada padanya untuk dia mengetahui, dan kita kena beza ya. Saya bimbang takut-takut nanti dia jadi ilmu tilik. Ilmu tilik ni bahaya dalam Islam. Cuma dia boleh untuk dia nak gabungkan nama kita dengan nama Allah dengan syarat dia orang yang soleh, dia orang yang Allah bagi kepada dia panggil ilmu-ilmu yang tersendiri, kebaikan-kebaikan yang ada pada dia tu, kalau dia gabungkan dengan nama kita, itu dibenarkan dalam syarak, tak jadi masalah pun. Cuma nama ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, pilihlah nama-nama yang baik di kalangan kamu, kerana di akhirat nanti kamu akan dipanggil berdasar kepada makna daripada nama yang kalian letakkan pada tubuh badan seseorang ini sendiri. Tu cara demikianlah. Boleh juga kita nak namakan dengan nama-nama yang baik ini di kalangan keluarga kita. Tu cara demikian. Wallahu a'lam. Yang kedua ada yang tanya tu, boleh tak kita hafal asma' ni, Asmaul Husna? Adakah mesti diikuti urutan nama-nama itu? Mesti. Sebaik-baiknya begitulah. Sebaik-baik diikuti urutan ini. Kerana urutan ini disusun sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah pada hari ini diikuti di kalangan kita. Kemudian ulama-ulama disusun. Tapi katakanlah kita nak daripada bawah naik ke atas. Boleh tak boleh? Boleh juga. Ulama-ulama sebut boleh. Tapi dia tak teratur lah. Macam kita panggil nama anak kita. Panggil yang bongsu dahulu. Ataupun yang tengah dahulu. Dibandingkan dengan yang awal. Itu cara susunan. Boleh. Tak jadi masalah pun. Wallahu'alam. Ada lagi persoalan? Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz kami bertanya, apa kelebihan dan keistimewaan membacakan, kebiasaannya membaca setiap hari, iaitu
semua Asmaul Husna itu? Apa keistimewaan dan kelebihannya? Membaca keseluruhan. Terlalu banyak kelebihan dia yang Allah jadikan kepada kita baca nama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Antaranya yang pertama, Allah mengkafarahkan dosa-dosa kita yang lepas-lepas. Itu cara demikian. Yang kedua, menguatkan lagi kekuatan keyakinan hidup kita kepada Allah. Dan kemudian yang ketiga, kalau kita mati pada hari tersebut, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan demikian kelebihan-kelebihan yang Allah susun kepada setiap di kalangan orang yang dia membaca dan dia buat amalan pada diri dia. Dan apabila dia dalam kubur, Allah jadikan pada dia di kalangan orang-orang yang kematian dia, kubur dia di antara kubur yang wangi. Dan banyak lagi lah di akhirat nanti dia akan diberi kemudahan untuk melalui titian sirat dengan cepat dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga Firdaus Allah berdasar pada kekuatan hafalan dan ingatan dan amalan dia terhadap nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Wallahu alam. Amin. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, seterusnya dipersilakan jika ada persoalan lagi, satu soalan lagi untuk Ustaz. Masih malu-malu orang kami ni Ustaz. Tak. Orang Brunei mana malu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, kalau sudah dapat menghafal Asmaul Husna tetapi belum dapat menghayati makna nama tu Ustaz. Ya. Kadang-kadang lidah tu dengan automatik boleh mengikuti Asmaul Husna ya, tapi somehow erti perkataan tu artinya sifatnya tu belum dapat dihafal lagi. Ya. Macam mana Paling tidak kita dah dapat dah hafalan nama-nama tadi. Kemudian dalam masa yang sama juga, cubalah kita belajar terhadap memahami makna tersebut. Bila kita memahami makna yang terdapat dan pengertian terhadap nama-nama Allah tadi, akan lahir jiwa-jiwa yang tenang, akan lahir perasaan yang nikmat dalam hidup kita, dan kita akan rasa kemudahan dalam setiap urusan yang kita lalui pada diri kita ini. Tapi kalau kita tak hafal langsung, kalau kita tak ingat langsung, tak baca langsung nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini, macam mana kita nak dapat yang disebut dengan kenikmatan? Kenikmatan itu tentulah kita tidak ada. Jadi dalam keadaan yang demikian, yang pertama tadi pun kita dah dapat dah, kemudian tingkatkan lagi. Tingkatkan dengan kita duduk dalam majlis ilmu sebegini. Kemudian kita boleh hayati, kita boleh menikmati dengan setiap nama-nama yang ada ini. Akhirnya ibadah kita akan jadi seronok. Kemudian keyakinan kita jadi bertambah. Akhlak kita lagi nanti tersusun dengan kita memahami, tadabbur terhadap apa yang terdapat tadi. Itu yang ni sebenarnya peringkat awal untuk kita nak memahami kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil. Lepas pada ni kita tadabbur pula Al-Quran. Daripada mula-mula ni kita tadabbur memahami terhadap nama-nama Allah. Lepas pada ni kita tadabbur Al-Quran pula. Kemudian kita tadabbur terhadap hadis-hadis Nabi SAW pula. Itu susunan yang tersusun, yang diatur untuk kita nak rasa nikmatnya kita dalam kita beribadah, dalam kita berakhlak dan juga dalam keadaan kita berkeyakinan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan jadi demikian. Tapi jangan berhenti belajar dan belajar. Bila kita belajar, kita akan rasa nikmat. Sembahyang kita rasa nikmat. Zikir kita rasa nikmat. Segala benda yang lain tu kita akan rasa mudah dalam hidup kita setiap kali mana kita memahami terhadap nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna saghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir dhunubana
ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم تقبل أمرتنا أمرة مبرورة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا لن تبور يا عالم ما في الصدور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم زين أخلاقنا وزين أعمالنا ويسر لنا أمورنا. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن واشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل القرآن حجة علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله